Pengenalan kepada rasuah. Rasuah merupakan suatu perbuatan sama ada memberi atau menerima sesuatu suapan yang berbentuk wang tunai atau barangan berharga sebagai upah bagi melakukan suatu perbuatan yang mempunyai kaitan dengan bidang tugas seseorang itu. Suapan boleh berbentuk hadiah, wang, upah, jawatan, bonus, diskaun atau perkhidmatan. Jenayah rasuah mesti mempunyai elemen berikut: pemberi rasuah, penerima rasuah, suapan, balasan iaitu tujuan rasuah diberi atau diterima, dan juga mensri iaitu niat jahat. Jenis-jenis rasuah: meminta atau menerima rasuah, menawar atau memberi suapan, mengemukakan tuntutan palsu, menggunakan jawatan atau kedudukan untuk suapan pegawai badan awam. Hukuman-hukuman di bawah Akta 694 Seksyen 24 iaitu kesalahan di bawah Seksyen 16, 17, 21 dan 23 merangkumi kesalahan meminta, menerima rasuah, memberi suapan dan salah guna kuasa. Kesalahan di bawah seksyen ini akan dihukum seperti berikut: dipenjara selama tempoh tidak melebihi 20 tahun atau didenda tidak kurang 5 kali ganda jumlah atau nilai suapan yang menjadi hal perkara kesalahan itu atau RM10,000 mengikut mana-mana yang lebih tinggi. Seterusnya adalah kesalahan di bawah Seksyen 18 iaitu mengemukakan tuntutan palsu. Kesalahan ini akan dihukum seperti berikut: dipenjara selama tempoh tidak melebihi 20 tahun atau didenda tidak kurang 5 kali ganda jumlah atau nilai matan yang palsu atau RM10,000 mengikut mana-mana yang lebih tinggi. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang cara mengatasi amalan rasuah. Yang pertama, memperkasakan Badan Pencegah Rasuah. Kerajaan haruslah telus untuk memperkasakan Badan Pencegah Rasuah sebagai satu badan yang akan mengawal gejala ini daripada berleluasa di negara Malaysia. Yang kedua, pihak kerajaan mengambil tindakan agresif kepada pesalah tanpa mengira pangkat. Ini adalah bertujuan untuk memuaskan hati rakyat kerana terdapat segelintir rakyat beranggapan bahawa ada pihak-pihak yang tertentu yang mengambil rasuah tetapi tidak dibawa ke muka pengadilan, dan ini menunjukkan rasa tidak puas hati oleh rakyat kepada pihak terlibat. Sebagai contoh, pihak kerajaan perlulah mendakwa, menahan dan juga menghukum pesalah-pesalah rasuah agar mereka mendapat hukuman yang setimpal dengan kerja kotor yang telah mereka lakukan. Dan seterusnya, pendedahan awal tentang bahayanya gejala rasuah sejak di bangku sekolah. Generasi yang dididik sejak awal ini bakal membantu mereka untuk tidak terlibat dalam gejala rasuah. Mereka juga dapat melatih diri agar telus, jujur dan amanah semasa menjalankan tugas mereka. Dan akhirnya, peranan kerajaan agar menjalankan kempen anti rasuah. Yang ni dapat diceritakan bahawa pihak kerajaan perlulah melancarkan kempen yang efektif untuk memastikan setiap masyarakat didedahkan kepada kempen tersebut. Sebagai contoh, dalam kempen tersebut terdapat ceramah mengenai keburukan rasuah kepada kehidupan seseorang serta menjemput panel yang berwibawa untuk membahaskan isu ini dengan menjemput pegawai SPRM untuk memberikan kesedaran kepada masyarakat tentang bahayanya apabila terlibat dalam gejala rasuah. Faktor-faktor berlakunya rasuah. Yang pertama, kelemahan peribadi. Kelemahan dari segi moral dan penghayatan agama mendorong seseorang terjerumus dengan gejala rasuah. Ini kerana mereka tahu bahawa rasuah itu dilarang dalam agama dan undang-undang. Namun ianya tetap dilakukan dengan 1001 alasan peribadi. Yang kedua, sikap materialistik. Keinginan seseorang individu untuk hidup dengan bermewah-mewah di samping bertanggapan bahawa dengan kemewahan yang mereka miliki, mereka akan dihormati dan disegani. Yang ketiga, kewujudan ruang dan peluang. Ruang dan peluang ini kebiasaannya wujud disebabkan kerana birokrasi yang terdapat dalam perkhidmatan awam. Selain daripada prosedur kerja yang kompleks dalam urusan perkhidmatan awam juga menyebabkan berlakunya rasuah bagi memudahkan urusan mereka. Yang keempat, penguatkuasaan undang-undang yang lemah. Kekurangan anggota penguatkuasa menyebabkan pemantauan terhadap kegiatan rasuah tidak dapat dilakukan dengan berkesan. Selain itu, hukuman yang dikenakan kepada pelaku masih lagi ringan. Berikut ialah kesan rasuah kepada individu, masyarakat dan negara. Kesan ke atas individu ialah
Yang pertama, susah untuk mendapatkan pekerjaan baharu. Individu yang mempunyai latar belakang jenayah rasuah juga akan meninggalkan tanggapan yang buruk. Majikan tidak ingin mengambil banduan sebagai pekerja menyebabkan bekas banduan tersebut sukar untuk mendapatkan pekerjaan. Yang kedua, individu hidup dalam keadaan tertekan dan jiwa tidak tenang. Individu yang mengamalkan rasuah akan merasa tidak tenang kerana jenayah yang dilakukan olehnya. Hal ini demikian kerana individu akan merasa risau sekiranya perbuatannya dikesan oleh pihak yang berkuasa seperti SPRN. Perbuatan rasuah ini tidak akan mendatangkan kesenangan tetapi membinasakan diri dan jiwa sahaja. Dari aspek masyarakat pula, kesannya ialah nama keluarga tercemar. Individu yang terjebak dengan rasuah ini juga meninggalkan kesan ke atas keluarganya dengan kesalahan yang dilakukan. Masyarakat setempat akan memandang serong kepada keluarga yang terlibat dengan rasuah. Tambahan itu, individu yang melakukan jenayah ini akan dibenci oleh masyarakat kerana melakukan perbuatan yang hina seperti menerima rasuah. Kesan ke atas negara pula ialah yang pertama, imej dan kredibiliti negara terjejas. Imej negara akan tercalar kerana berlaku rasuah dalam kalangan rakyat di negara tersebut. Negara yang terlibat dengan rasuah tidak mampu maju dan berdaya saing dengan negara-negara lain. Ia kerana rasuah ini akan menyebabkan negara kucar-kacir kerana berlaku penyelewengan antara individu maupun organisasi. Yang kedua, pentadbiran negara lemah dan merosot. Pentadbiran negara akan merosot sekiranya rasuah ini diamalkan oleh individu yang mempunyai jawatan yang tinggi. Ekonomi negara juga akan merosot akibat perbuatan individu yang mengamalkan aktiviti rasuah ini. Itu sahaja, terima kasih. Rasuah boleh dikatakan sebagai penyakit sosial yang boleh merosakkan masyarakat dan meruntuhkan negara, dan secara jelasnya ia memberi impak yang negatif kepada negara. Oleh itu adalah penting untuk kita mencegah perbuatan rasuah ini daripada berlaku dalam kalangan kita. Tanpa rasuah, usaha pembangunan negara dapat berjalan dengan lancar, imej negara juga akan menjadi bersih dan maruah kita sebagai warga negara akan meningkat. Keadilan dan kesesamaan dalam masyarakat juga akan dapat dipertahankan dan semua rakyat tanpa mengira golongan dapat hidup dengan aman dan damai. Justeru, kita tidak boleh berputus asa dalam usaha untuk mencegah dan membanteras rasuah. Tanggungjawab ini perlulah dipikul bersama oleh semua pihak. Kita juga perlulah bertindak dengan cepat dan bertindak dari sekarang bagi membendung masalah rasuah dan salah guna kuasa yang berlaku dalam negara kita ini. Tuntasnya, langkah kerajaan dalam membendung gejala rasuah wajar disokong oleh semua pihak supaya jenayah rasuah ini tidak menjadi semakin berleluasa. Rasuah membawa kemusnahan. Rasuah akan mencemarkan kehidupan anda. Jangan sesekali anda memberi atau menerima rasuah. Rasuah adalah satu kesalahan jenayah. Anda boleh dihukum penjara selama 20 tahun maksima dan didenda tidak kurang 5 kali nilai suapan atau 10,000 minima atau mana yang lebih tinggi. Laporkan kesalahan rasuah sekarang. Laporkan kesalahan rasuah anda di 8 saluran aduan berikut. Hidup bahagia tanpa rasuah. Rasuah dihina, maruah dibina.